Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dikasihi dan dihormati sekalian, pada malam ini, iaitu 24 hari bulan Julai tahun 2021, saya akan membincangkan satu tajuk yang saya kira masih lagi panas, iaitu pada hari yang sama, pada tarikh yang sama, pada tahun lepas, kita dapati Presiden Turki, iaitu Presiden Recep Tayyip Erdogan, telah mengisytiharkan pada 24 hari bulan Julai tahun 2020, Hagia Sophia sekali lagi dinobatkan sebagai sebuah masjid dan sembahyang Jumaat yang pertama diadakan pada hari Jumaat 24 hari bulan Julai tahun lepas. Saudara dan saudari yang dikasihi dan dirahmati sekalian, jadi di dalam pertemuan yang ringkas pada malam ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan dan saya akan kongsikan beberapa link YouTube untuk saudara-saudari mendapat maklumat yang seterusnya. Soalan yang pertama ialah, apakah dia Hagia Sophia? Sejarah menunjukkan kepada kita, tapak asal Hagia Sophia ini adalah sebuah rumah ibadat yang dibina oleh Nabi Zakaria. Kemudian ianya telah dibina sebagai sebuah gereja pada tahun 537 yang dibina oleh Maharaja Justinian, iaitu Maharaja Rom yang berkuasa dan menjadikan kota Konstantinopel sebagai ibu negara kerajaan Rom pada masa itu. Kita mesti ingat, kerajaan Rom pada masa itu ada dua. Satu ialah Rom Timur, berpusat di Konstantinopel, kekal di sana sehingga tahun 1453 apabila Sultan Muhammad Al-Fatih datang dan membuka kota Konstantinopel. Sedangkan Rom Barat dikuasai oleh pemerintah yang menganut agama Kristian bermazhab Katolik. Jadi bila kita bercakap tentang penganut agama Kristian, sekurang-kurangnya ada tiga yang besar. Satu ialah penganut Ortodoks, pusatnya ialah di Konstantinopel. Kedua ialah berpusat di Vatikan. Dan yang ketiga ialah mazhab Protestan yang lahir di Eropah, yang tidak bersetuju dengan dua mazhab yang saya sebutkan tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, Maharaja Justinian membina kota, meningkatkan kedudukan kota Konstantinopel dengan membina satu gereja yang terbesar di dunia pada masa itu yang disebut sebagai Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia maksudnya ialah kalimat-kalimat suci yang merujuk kepada tiga Tuhan yang mereka yakini. Pada peringkat asalnya, saudara sekalian, kita dapati Hagia Sophia tidak mempunyai sebarang coretan ataupun mural ataupun gambar. Ianya telah dibina kemudian selepas daripada itu. Timbul persoalan, saudara dan saudara sekalian, siapakah yang membuka kota Konstantinopel dan menukarkannya dengan nama Istanbul, dan apakah yang dilakukan terhadap Hagia Sophia seperti yang saya sebutkan tadi. Sudah tentulah kita tahu pemerintah yang terkenal dalam kerajaan Turki Osmaniyah pada masa itu ialah Muhammad Al-Fatih, yang memerintah kerajaan Turki Osmaniyah sebanyak 2 kali, semasa umurnya 17 tahun dan satu lagi semasa umurnya 23 tahun. Strategi yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih
Muhammad Al-Fatih ini, saudara sekalian, apabila sampai masanya nanti kita akan membincangkan dengan lebih detail. Apabila sampai masanya berlakunya pembukaan kota Konstantinopel pada bulan Mei tahun 1453. Jadi jangan lupa bersama-sama dengan saya apabila sampai masanya nanti. Saya dan saya sekalian, Muhammad Al-Fatih apabila dia masuk ke kota Konstantinopel, antara perkara yang awal yang dilakukannya ialah beliau telah masuk ke dalam bangunan Hagia Sophia, iaitu gereja yang terkenal itu, yang terbesar. Kemudian dia memilih satu sudut untuk melakukan sembahyang sunat dan menghadap ke kiblat. Ya, itu riwayat yang sampai kepada kita. Apakah amalan ini adalah amalan yang bertentangan dengan syarak? Mungkin ada yang berpendapat demikian. Tetapi kalau kita lihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke kota Mekah, berlakunya pembukaan kota Mekah, terus masuk dan menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itulah juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Apabila Khalifah Umar sampai ke kota Jerusalem pada tahun 637 atau 638, beliau melakukan perkara yang sama. Saudara saya sekalian, itulah yang dilakukan Muhammad Al-Fatih. Dan Muhammad Al-Fatih juga, ya, mengikut sejarahnya, beliau tidak membeli gereja Hagia Sophia, tetapi sebaliknya kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila membuka kota Mekah, terus mengambil bangunan itu dan dijadikan sebagai masjid. Itulah juga yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Dia mengeluarkan satu warta, ya, suatu wasiat yang menyebutkan dengan jelas, iaitu tanah dan bangunan Hagia Sophia kekal menjadi satunya ialah tanah wakaf, bangunannya ialah bangunan wakaf dan dijadikan masjid sehingga hari kiamat. Jadi itu yang dilakukan. Sebahagian daripada ahli sejarah berpendapat bahawa tanah ini dibeli ataupun bangunan ini dibeli. Sebenarnya mengikut sejarah, Muhammad Al-Fatih membeli satu kompleks yang lain, yang asalnya adalah sebuah gereja. Gereja itu kemudian disesuaikan dan akhirnya gereja itu ditukar namanya kepada Madrasah Al-Fatih, iaitu sebuah kompleks yang terletak di dalamnya masjid, madrasah, hospital, asrama dan juga soup kitchen. Ya, yang orang duk sibuk sekarang ni, nak menyediakan makanan, itu telah dilakukan oleh, ya, Muhammad Al-Fatih sejak tahun 1453. Jadi saudara sekalian, Hagia Sophia dijadikan sebagai masjid dan tanah wakaf yang kekal. Pada masa yang sama juga, baginda telah membeli bangunan yang disebut sebagai bekas gereja, kemudian ditukarkan statusnya menjadi masjid seperti yang saya sebutkan tadi. Apakah ini? Maknanya yang saya sebutkan tadi, baginda tidak mengeluarkan, tidak membuang tanda-tanda yang terdapat di dalam bangunan masjid itu, kecuali beberapa mural yang menunjukkan jelas tanda-tanda agama Kristian. Kalau saya masuk pada masa ini pun, kita dapati bahawa di pintu masuk ataupun di bahagian atas masih lagi terdapat lukisan. Kononnya dikatakan lukisan Malaikat Jibril yang mempunyai 70,000 sayap. Ya, masih ada lagi terpampang di sana. Dan sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang pelik. Kerana sebelum daripada itu, iaitu sepanjang pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, apabila mereka menguasai kota Damaskus, mereka menukarkan status sebuah gereja yang besar itu, ya, kemudian dijadikan Jami' Umawi. Cuma saudara nak kena ingat, Jami' Umawi pada masa kerajaan Bani Umayyah pernah berkongsi tempat ibadat. Di sebelahnya ialah gereja, di sebelah lagi ialah masjid. Berkekalan keadaan ini sehinggalah selama kira-kira 70 hingga 80 tahun.
Jadi apa yang berlaku saudara sekalian? Akhirnya kerajaan Islam Bani Umayyah pada masa itu ingin melebarkan kawasan masjid. Dan dengan sebab langkah yang mereka nak lakukan ini, maka mereka telah mengadakan perjanjian kesejahteraan dan keselamatan dengan pemimpin Kristian pada masa itu. Apa dia? Dia sebut dengan jelas, iaitu kerajaan Islam Umayyah, kemudian bersambung dengan Abbasiyah, yang seterusnya tidak boleh menghancurkan, mengubah status mana-mana gereja yang terdapat di dalam negara Islam pada masa itu. Kerana apa? Kerana mereka telah pun memberikan sebahagian daripada ruang gereja yang mereka ada telah diserahkan sebagai masjid. Dan kalau kita pergi ke Damaskus, ya, sekarang ini keseluruhan bangunan itu telah pun menjadi masjid. Saudara dan saudari yang dikasihi rahmati sekalian, hubungan yang baik di antara penganut agama Kristian dengan Islam adalah merupakan sesuatu yang ketetapan yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita baca di antara ayat yang selalu dibaca di dalam Al-Quran, dia sebut bahawa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan menerima kamu sebagai seorang Islam sehingga kamu mengikut ajaran mereka. Kalau kita baca ayat ini, dalam bahasa Arabnya disebut walan tarda ankal yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya sekali-kali tidak orang-orang Yahudi, lam dan nun. Tetapi kepada penganut agama Kristian disebut lam dan alif, mempunyai makna yang berbeza di dalam bahasa Arab. Ya, wala an-nasara. Orang-orang Nasrani memang mempunyai degree kejahatan dan kebenciannya kepada orang Islam, tetapi degreenya sangat berbeza di antara orang-orang Kristian dengan orang-orang Islam. Jadi saudara saya sekalian, itu perkara yang kita nak kena faham dalam konteks hubungan kita dengan orang-orang Kristian. Berbalik kepada apa yang kita bincangkan tadi, saudara dan saya sekalian, sebelum daripada sebagai contohnya, sebelum daripada Sultan Ahmad Fatih, ya, nenek moyangnya antaranya ialah Sultan Bayazid yang pertama. Apa yang beliau telah lakukan apabila dia membina satu masjid yang besar yang disebut sebagai Ulu Jami', ya, Masjid Ulu yang terdapat di Bursa. Kalau kita pergi ke sana, masuk ke dalam masjid itu, di tengah-tengah kawasan masjid itu ada tempat untuk mengambil wuduk. Mungkin kita nak tahu, mengapa dilakukan tempat mengambil wuduk di tengah-tengah kawasan masjid? Sejarah memberitahu kepada kita, apabila Sultan Bayazid ingin melebarkan kawasan masjid itu, tiba-tiba terkena kepada tanah yang dimiliki oleh seorang anak yatim menganut agama Kristian bersama dengan ibunya. Maka apabila diminta oleh Sultan untuk menjual tanah itu kerana masjid nak dibesarkan, lalu mereka mengatakan kami tidak membenarkannya dengan syarat. Apa dia syarat yang mereka letakkan? Iaitu syaratnya kawasan tanah milik kami tidak boleh dijadikan sebagai tempat sujud ataupun dibina masjid. Maka ulama pada masa itu memberikan pandangan dan pendapat, kalau begitu caranya, lebih baik kita terus membeli kawasan itu dan kita tukarkan kawasan yang telah dijanjikan itu untuk dijadikan tempat sujud sebagai tempat mengambil wuduk. Jadi di tengah-tengah itu ada kolam untuk mengambil wuduk. Jadi saudara saya sekalian, kalau kita lihat kepada itu, maka jelaslah kepada kita, iaitu Hagia Sophia sama juga dengan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, banyak mempunyai mural, lukisan, yang tidak adanya ialah patung yang terdiri daripada penganut asal agama Kristian. Jadi kalau kita masuk ke masjid Hagia Sophia pada masa ini, kita boleh bayangkan nama tidak ditukarkan. Di dalamnya terdapat banyak sekali mural, gambar Saint Peter sebagai contohnya,
ya, gambar Nabi Isa alaihissalam yang digambarkan ya sebagai diletakkan di atas tiang salib, dan banyak sekali lukisan-lukisan. Kalau kita tengok ke atas atap, maka jumlahnya menjadi terlalu banyak. Sehingga sebelum daripada diisytiharkan masjid sekalipun, kawasan ini masih lagi didatangi, dihadiri, ya, dijadikan sebagai rumah ibadat kepada penganut agama Kristian, terutamanya apabila mereka pergi ke bahagian atas di kawasan masjid itu. Jadi saudara dan saudara sekalian, apabila kita bercakap tentang Hagia Sophia, saya sebut tadi, ia merujuk kepada apa yang disebut sebagai kebijaksanaan yang datang daripada langit. Sepanjang tempoh pemerintahan kerajaan Uthmaniyah 1453 sampailah kepada tahun 1938, kawasan ini, wilayah ini, tanah ini, masjid ini kekal menjadi masjid. Walaupun kedudukannya hanya kira-kira 300 meter daripada Masjid Biru yang sangat terkenal itu, yang disebut sebagai Sultan Ahmed, ya, ataupun Masjid Biru, kerana sebahagian besar daripada cermin kaca adalah berwarna biru dan mempunyai ketinggian dalam segenap aspek. Pertama, dari segi kecantikannya, arkiteknya. Yang kedua, dari segi ventilasinya. Yang ketiga ialah dari segi corak. Pelbagai corak diletakkan di situ. Hagia Sophia walaupun kekal menjadi masjid, tetapi tidak diubah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kecuali membina 4 menara. Dan di dalamnya, baginda Sultan telah meletakkan nama, melukiskan nama Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di 4 penjuru yang lain diletakkan nama Khulafa Ar-Rasyidin. Menunjukkan kepada kita, saudara-saudara sekalian, Sultan Muhammad Al-Fatih meneruskan dan melaksanakan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kota Konstantinopel tidak akan dibuka kecuali oleh pemimpinnya, pemimpin yang sebaik-baik pemimpin, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Saudara dan saudara sekalian, apabila AK Parti telah memenangi pilihan raya pada tahun 2002, mereka telah berusaha sejak daripada tahun 2005 untuk membawa kes ini ke mahkamah. Apa dia? Untuk mengembalikan semula status yang telah ditukarkan daripada masjid kepada sebuah muzium oleh Mustafa Kamal Atatürk. Mereka mencuba lagi pada tahun 2016, gagal. Mereka cuba lagi pada tahun 2019 dan masih juga gagal di atas alasan bahawa Hagia Sophia tidak layak dikembalikan menjadi masjid, tetapi seharusnya dikekalkan sebagai salah satu daripada warisan dunia yang didaftarkan di bawah UNESCO, iaitu sebagai sebuah muzium dan tempat dijadikan lawatan oleh masyarakat Islam, non-Muslim dan siapa saja yang datang ke Turki. Kita perlu tahu bahawa sebelum COVID baru-baru ini, Turki menerima pelancong daripada timur, barat, utara dan selatan lebih daripada 35 juta satu tahun. Boleh bayangkan, kalau kita nak banding dengan rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia pergi melawat Turki, ya, kerana jumlahnya yang besar. Saya sebut 35 juta setahun. Dan di atas semangat itulah, walaupun pada masa ini, iaitu pada tahun lepas, ya, COVID masih lagi melanda ke seluruh dunia termasuk Turki, Erdogan selepas mendapat surat kebenaran daripada mahkamah Turki yang membawa surat-surat yang telah dicatatkan oleh mufti dan kerajaan Turki pada masa itu, Kementerian Agama, yang menolak apa yang telah dilakukan oleh
Atatürk pada masa itu, tetapi tidak dihiraukan oleh Atatürk. Alhamdulillah akhirnya telah diisytiharkan pada 11 hari bulan dan 24 hari bulan Julai, iaitu pada hari ini, pada tahun lepas, diisytiharkan solat Jumaat yang pertama selepas ianya dibatalkan lebih daripada 80 tahun yang lepas. Apabila diisytiharkan, maka pelbagai pihak mengutuk Erdogan dengan pelbagai kata-kata kesat. Antaranya mereka katakan, inilah Islam yang ekstrim. Inilah Islam yang tidak adil. Inilah Islam yang cuba merampas bukan sahaja sebuah gereja, tetapi sebuah pengisytiharan yang dibuat oleh pihak UNESCO. Maknanya menentang bangsa-bangsa bersatu. Gereja Ortodoks selepas kekalahan mereka di Konstantinopel, mereka telah berpindah ke Rusia dan Gereja Ortodoks Rusia menolak apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Turki sejak daripada tahun lepas. Saudara dan saudara sekalian, apabila kita melihat kepada kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Erdogan, maka fahamlah kita. Apabila Erdogan mempersoalkan, kamu nak masuk ke Hagia Sophia ini, nak kena bayar yuran melawat kira-kira 100 pada satu masa. RM100 seorang. Ataupun kamu nak masuk secara percuma. Tidak ada manusia yang akalnya waras. Apabila diberi pilihan, dua pilihan, mereka pilih nak bayar. Maka Erdogan kata, dulu kamu kena bayar lebih daripada 50 tahun. Sekarang ni kami berikan percuma masuk. Siapa pun boleh masuk. Itu satu. Maka membawa kegembiraan yang baru kepada pelancong-pelancong yang niatnya ikhlas untuk melihat apa sebenarnya yang berada di dalam Hagia Sophia. Satu. Yang kedua, Hagia Sophia hanya akan ditutup semasa sembahyang 5 waktu saja. Selesai sembahyang, maka kamu boleh masuk semula, lakukan apa yang kamu nak buat dan kamu boleh mengambil gambar, seterusnya dan seterusnya. Maka saudara sekalian, ini sebenarnya membawa satu kelebihan dan kebijaksanaan inilah yang membawa kepada kemenangan moral, bukan saja kepada Erdogan, bukan saja kepada Turki dan juga kepada seluruh umat Islam. Apa yang Erdogan sebut di dalam ceramahnya? Beliau mengatakan pembukaan kota Hagia Sophia, kegemilangan yang dicapai semula oleh Masjid Hagia Sophia merupakan suatu permulaan kepada pembebasan kota Baitul Maqdis. Ini adalah merupakan suatu pengisytiharan, suatu ayat, suatu kata-kata, suatu semangat yang diterima pada masa itu oleh seluruh dunia Islam di timur dan juga di barat. Satu lagi perkara yang saya nak kongsi dengan saudara sekalian, ada yang mengatakan bahawa umat Islam apabila dia nak kembali kepada Islam, mereka akan merampas rumah-rumah ibadat penganut agama lain dan ditukarkan kepada masjid. Saudara dan saudari yang dikasihi rahmati sekalian, apabila kita membaca, sesedari tak payah pergi ke tempat lain. Sesedari boleh pergi ke Wikipedia saja. Tuan-tuan boleh tulis masjid that has been converted into several other religious center, ataupun masjid has been converted. Itu saja sesedari akan dapati. Sebagai contoh, saya sebut Masjid Al-Aqsa. Ada sahabat kita tanya, dan siapa yang menguasai Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddis, ataupun Masjid Al-Aqsa, maka ia adalah merupakan orang yang dijanji oleh Nabi SAW sebagai pejuang-pejuang Islam. Jadi saudara sekalian, kita ingat balik sejarah Masjid Al-Aqsa. Apa dia? Masjid Al-Aqsa dibuka
oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, saya sebut tadi 637, 638, berterusan sehinggalah datangnya tentera salib. Dan mereka merampas tentera salib, merampas kota Masjid Al-Aqsa, ya, merampas kota Jerusalem dan Masjid Al-Aqsa, dan menukarkan status Masjid Al-Aqsa kepada gereja. Ianya berkekalan sehingga 87 tahun, sehingga datangnya Salahuddin Al-Ayyubi membuka semula kota Baitul Maqdis dan mengembalikan semula fungsi Masjid Al-Aqsa sebagai masjid kekal hingga hari kiamat, insya-Allah. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, terdapat 16 buah masjid yang terdapat di Andalus. Kita tahu sejarah Andalus. Nanti apabila sampai masanya, ya, pembukaan kota Andalus, kita akan membincangkannya. Dan apabila sampai masanya kedatangan Ferdinand dan Isabella 1492, kita juga akan, ya, mengemukakan beberapa fakta yang berkaitan dengannya. Tunggu dulu, sabar, ya, sehingga sampai masanya. Apa yang dilakukan? 16 buah masjid di Andalus selepas rampasan tanah umat Islam yang diduduki oleh umat Islam selama 700 tahun, dirampas pada tahun 1492, dan 16 daripadanya ditukarkan kepada gereja. Saya masih ingat semasa almarhum Tuan Guru Nik Aziz, apabila beliau pergi ke sana, beliau terpaksa memilih tempat yang paling tersorok di kawasan gereja yang telah ditukarkan itu untuk sembahyang sunat 2 rakaat dan memperingati semula bagaimana kejayaan Jabal Tariq, Amr bin Al-As dan sahabat-sahabat pada masa itu masuk ke kota, ke Gibraltar, ya, ke Andalus dengan tujuan untuk menyelamatkan pertempuran, pergaduhan, peperangan yang berlaku sesama Kristian pada masa itu. Okey, 16 buah masjid. Kita masih ingat juga di Bulgaria sebagai contohnya, yang pada masa dulu menjadi sebahagian daripada tanah milik orang Islam. Sultan Muhammad telah membina sebuah masjid yang disebut sebagai Masjid Koja Mehmet pada tahun 1528. Dibina masjid itu 1528. Tetapi malangnya apabila kerajaan Kristian Ortodok Bulgaria berjaya merampas tanah air mereka semula, menukarkannya sebagai sebuah gereja yang sangat besar pada tahun 1902. Jadi secara sejarah ini adalah merupakan sesuatu yang berulang-ulang. Begitu juga dengan sebuah tokong, ya, tokong Buddha, ya. Ini bukan cerita agama Islam, tokong Buddha telah ditukarkan kepada gereja di Hanoi. Ya, Hanoi ini tempat mana? Tempat orang pergi shopping, ya, macam-macam, ya, Vietnam. Saudara sekalian, begitu juga, ya, apa yang berlaku di India. Saya sebutkan ini bukan kita nak mengapi-ngapikan hubungan, tetapi kita nak sebut sejarah yang sebenarnya. 9 buah masjid yang terdapat di India yang dibina di atas tanah milik orang Islam ditukarkan kepada Kovil ataupun kuil dan juga Gurdwara. Dan yang paling terkenal, saudara sekalian, ialah Masjid Babri. Saya baru saja pada tengah hari tadi mendengar penceritaan yang diceritakan oleh seorang penganut Islam yang tinggal di Uttar Pradesh. Dia mengatakan sebelum peristiwa perebutan Masjid Babri itu, Islam dan Hindu berada di dalam keadaan seperti anak beranak, adik-beradik, langsung tak ada masalah. Tetapi dengan sebab gerakan yang dilakukan oleh terutamanya, ya, kerajaan BJP India ini, mereka telah meruntuhkan Masjid Babri, kononnya kerana dibina di atas tapak dewa mereka, maka berlakunya pembunuhan, kekejaman, penyiksaan ke atas umat Islam di India. Walaupun umat Islam di sana jumlah mereka lebih daripada 120 juta. Jangan ingat kita
di Malaysia ni orang Islam ramai, kuat dan teguh. Tetapi ada lagi tempat yang umat Islamnya ramai, tetapi kedudukan mereka sangat tidak selamat dan merasa dalam keadaan ketakutan sepanjang masa. Saudara saya sekalian, yang terakhir saya nak sebutkan, apabila Palestin, tanah Palestin dirampas oleh Zionis Yahudi, apa yang mereka lakukan? Maklumat yang kita dapat, 20 buah masjid di Palestin, sama ada dijadikan sebagai gereja satu, ataupun dijadikan sebagai pusat ibadat kepada penganut agama Yahudi, sinagog, dijadikan sebagai kandang binatang, dijadikan sebagai pub dan restoran. Maka saudara sekalian, kalau kita tengok daripada perspektif yang itu, apalah sangat jika sekiranya kita nak bincangkan tentang dialog peradaban, apalah sangat apa yang dilakukan oleh Erdogan. Kerana Erdogan hanya mengembalikan fungsi masjid yang telah dibangunkan, yang telah dimulakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih daripada keturunan yang sama dengan mereka, dikembalikan kepada sebuah masjid. Dan alhamdulillah pada masa ini, jika ditakdirkan COVID telah selesai, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh sama-sama pergi melawat ke Turki dan kita boleh melihat bukan sahaja kelebihan yang dimiliki oleh kerajaan Turki Osmaniyah, tetapi juga beberapa perkara baru, pembangunan dan kemajuan yang dilakukan oleh kerajaan Erdogan pada masa ini. Saudara dan sekalian, kalau sekiranya kita merasakan bahawa ini adalah merupakan satu sejarah yang perlu kita teladani, yang perlu kita lihat dan kita fahami, maka insya-Allah saya yakin dan saya percaya bahawa tujuan saya menyebutkan ini adalah untuk menunjukkan kepada kita sebenarnya umat Islam dan penganut-penganut agama lain seharusnya mempunyai sifat toleransi yang tinggi. Kita masyarakat yang hidup di timur, walaupun menghadapi pelbagai dugaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, terutamanya daripada barat. Saya Melayu, tuan-tuan ada yang Cina, ada yang India dan sebagainya. Kita berada dalam satu rumpun, iaitu budaya di sebelah timur. Kita tidak bermusuh dengan sesiapa. Tetapi dengan kedatangan Eropah yang menganggap bahawa kita tidak mempunyai sebarang bentuk tamadun, maka inilah sebenarnya yang menyebabkan berlakunya penindasan, pergaduhan, peperangan yang memberi kesan kepada seluruh dunia. Jadi saya sekalian, saya nak tekankan sekali lagi bahawa pada hari ini, hari yang sama, ya, tarikh yang sama, hari yang berbeza, iaitu 24 bulan Julai, pada tahun lepas telah dilakukan sembahyang Jumaat yang pertama selepas kira-kira 50 tahun solat Jumaat tidak dapat dilakukan ataupun lebih daripada itu. Saudara kiralah sendiri, ya, mula ditinggalkan daripada menjadi masjid pada tahun 1938 dan pada tahun 2020, ya, barulah diisytiharkan semula sebagai masjid dan dilakukan sembahyang yang pertama. Satu lagi saya nak ingatkan saudara sekalian, pada malam besok, iaitu jam 9, kita akan mengadakan satu lagi ceramah yang berkait dengan peradaban. Ya, insya-Allah, ya, saya akan kongsikan laluannya, ya, pada besok. Jadi sekian dulu, terima kasih banyak kepada saudari dan saudara dan saya sekalian. Segala kebaikan dan kesempurnaan adalah milik Allah SWT, kelemahan dan kekurangan adalah milik saya sendiri. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.